Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bernama mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia dan khususnya penonton Darah Muda kita malam ini. Setakat 5 petang hari ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa 125 kes baharu telah direkodkan yang membawa pada jumlah kes positif COVID-19 kepada 553 kes secara keseluruhan. Tetapi pada malam ini, saudara, malam ini bersama dengan tetamu kita Darah Muda, cuba untuk meyakinkan bukan sahaja merungkai tentang isu yang berbangkit hari ini, tambah lagi dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama kita yang berhormat Senator Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menangguhkan sebarang aktiviti keagamaan di masjid selama 10 hari bermula esok sehingga 27 Mac. Tetapi yang paling penting untuk malam ini ialah untuk kita merungkai sejauh manakah aktiviti seharian kita akan terganggu dan bagaimana untuk kita melalui fasa ini secara tenang dan matang. Dan semuanya akan kita bincangkan malam ini di Darah Muda. COVID-19 usah panik, itu tajuk Darah Muda malam ini dan itulah yang kita cuba sampaikan, cuba kita capai di akhir perancangan Darah Muda ini. Dan untuk bersama dengan kita membincangkan tentang perkembangan semasa COVID-19 bersama dengan saya Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, pakar perubatan kesihatan awam, sektor pengurusan wabak, bencana, krisis dan kecemasan di OCE, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang ke Darah Muda, Doktor. Ya, terima kasih. Apa respon Doktor tentang peningkatan kes baharu? 125 kes hari ini dan Doktor maklum pada saya 190 kes sebelum ini yang lebih menakutkan, membimbangkan. Apa reaksi yang sepatutnya kita ambil daripada pengumuman tersebut? Baik Irfan, betul hari ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan sebanyak 125 kes baru ya. Memang kita lihat memang banyaklah, tapi dan dia memberi angka keseluruhan kepada 553 kes COVID-19 positif yang dicatatkan oleh KKM. Tetapi sebenarnya sedikit penurunan sebenarnya berbanding dengan kes yang dilaporkan semalam. Untuk hari semalam saja sebanyak 190 kes. Jadi ada sedikit pengurangan ya. Jadi harapnya pengurangan ini berterusanlah. Adakah angka itu signifikan dan bagaimana ia signifikan? Sebab sebelum ini di China juga kita dapat laporan bahawa kes yang dilaporkan juga semakin menurun. Malaysia juga menurun banding sebelum ini. Apa yang mungkin agak terlalu awal, tapi persamaan kes, kebanyakan kes yang disahkan pada hari ini dan juga kes malam banyak berbungkai dengan perhimpunan ataupun ijtima' tabligh yang berlangsung di Masjid Jami' Seri Petaling di antara 27 Februari sehingga 1 Mac yang lalu ya. Jadi kes yang banyak dilaporkan pada hari ini majoriti juga di kalangan mereka yang menghadiri perhimpunan tersebut ya. Jadi kita pun tahu kita mendapat kerjasama yang baik sebenarnya daripada mereka yang hadir perhimpunan tersebut, tapi masih ada lagi yang belum tampil untuk menjalani rawatan ataupun saringan COVID-19 ya. Jadi itu saya katakan tadi mungkin agak terlalu awal lah kita lihat angka 125 ni kurang daripada angka semalam 190, tapi kita mengharapkan hari esok dan seterusnya kalau dia terus menurun, jadi dia memberi petunjuk yang baik lah. Saya masih lagi nak cuma merungkai angka-angka yang dilaporkan pada hari ini. Antaranya ialah 42 kes mana pesakit telah dia sembuh dan discharge dan telah dibenarkan pulang ke rumah. Apakah prosedur yang Kementerian Kesihatan lakukan untuk merawat dan juga yang menentukan bahawa pesakit-pesakit ini sudah boleh pulang ke rumah di tengah-tengah informasi yang kita dapat bahawa ada masanya pesakit yang sembuh dah pulang ke rumah kemudian dapat kembali penyakit itu? Okey, baik. Mungkin saya terangkan sedikit ya. Cara rawatan dan juga bila kita benarkan pesakit COVID-19 discharge ke rumah ya.
Okey, yang pertamanya alhamdulillah sebenarnya majoriti daripada pesakit-pesakit kita di Malaysia pun majoriti mengalami gejala yang ringan sebenarnya, ya. Dan mereka dirawat dengan kebanyakannya hanya dengan rawatan sokongan. Rawatan sokongan bermaksud kalau pesakit itu demam contohnya, jadi doktor akan bagikan rawatan demam. Kalau kata pesakit tersebut mengalami dehidrasi, ya, jadi doktor akan bagi cecair ataupun fluid, ya, kepada pesakit. Kalau kata mungkin fungsi buah pinggangnya tak berapa cantik, ya, jadi doktor akan bagi rawatan yang sewajarnya lah, ya. Hanya pesakit yang segelintir yang mengalami agak teruk gejalanya, mungkin doktor akan memberi rawatan antiviral, ya. Ini merupakan satu rawatan yang agak baru yang telah dicuba dan nampaknya ada memberi keberkesanan lah. Antaranya ialah ubat dipanggil Calitra. Ubat Calitra ni sebenarnya kombinasi antiviral, ya. Lopinavir dan juga ritonavir, ya. Dia jenis ubat yang juga dirawat untuk pesakit HIV, ya. I see. Dan nampaknya dia ada memberi kesan yang baik jugalah. Rawatan antiviral ni diberi pada yang 12 orang dalam ICU ni ke? Dia bergantung kepada pakar yang merawat. Jadi kalau kata ada keperluan, jadi pakar yang merawat akan menentukan lah sama ada pesakit ini perlu dirawat dengan antiviral tersebut atau bagaimana, ya. Dan pesakit-pesakit yang telah sembuh tadi, ya, yang telah sembuh, pihak hospital juga bukan sewenang-wenangnya discharge mereka balik ke rumah sebegitu saja, ya. Ada kriteria yang tertentu yang agak ketat, ya. Pertamanya, pesakit tidak lagi demam untuk tempoh 24 jam sekurang-kurangnya, ya. Dan juga 2 kali persempelan untuk COVID-19 adalah negatif, ya, 2 kali. Dan 2 kali ini juga setiap satunya dengan sela sekurang-kurangnya 24 jam, ya. Jadi itu maknanya kita benar-benar yakin yang pesakit ini telah sembuh dan tidak menjangkiti orang ramai dan jadi mereka selamat untuk dibebaskan. Dan paling pentingnya sembuh, dah pulang ke rumah, dan mereka ada kemungkinan untuk dapat kembali tetapi lebih bersedia dengan imunisasi yang lebih baik. Ya, dia begini sebenarnya Irfan, ya. Virus COVID-19, ya, sebenarnya yang melawan kuman ini dalam badan ialah badan kita sendiri, ya. Tahap immunity, ketahanan badan kita sendiri, ya. Badan kita akan menghasilkan antibody apabila ada kuman, contohnya virus masuk dalam badan. Cuma bagi 3 hari pertama selalunya antibody yang biasa-biasa saja, yang kita kenali sebagai immunoglobulin M, ya, IgM. IgM ni dia tidak spesifik. IgM mungkin tidak membunuh virus yang agak kuat lah, ya. Tetapi nanti hari kelima dan seterusnya badan akan menghasilkan antibody yang lebih spesifik, yang lebih kuat, ya, dipanggil IgG, immunoglobulin G. Ini yang spesifik untuk membunuh COVID-19, ya. Jadi kalau pesakit yang telah sembuh, maknanya mereka dah ada antibody IgG untuk COVID-19. Andai kata mereka mendapat jangkitan semula, dah ada antibody tersebut dalam badan untuk terus melawan dan membunuh virus COVID-19 dalam badan. Jadi untuk malam ini, mesej pertamanya, jangan risau. Walau tentang angka itu, ada kemungkinan akan turun agar keadaan lebih baik. Dan bagi mereka yang sudah di-discharge dan pulang ke rumah pun, jangan risau. Sebab kita maknanya dia dah bersedia dengan IgG untuk hadapan dengan COVID-19. Doktor, kalau boleh kita pindah untuk membicarakan tentang isu semasa yang timbul di sosial media hari ini. Itali contohnya, dalam keadaan total lockdown, di Siberia dah diumumkan darurat. Maknanya berlaku perubahan drastik terhadap kehidupan seharian kita. Di Malaysia ini, apa kemungkinan-kemungkinan, Doktor? Okey, baik. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, ya, Datuk Seri Dr. Adham Baba semalam. Sekarang kita berada di fasa akhir pembendungan, ya, ataupun late containment. Jadi di fasa late containment ni, maknanya kita masih lagi secara agresif mencari kes-kes yang disyaki dijangkiti COVID-19, ya. Kita mengesan contohnya kontak-kontak yang rapat dengan kes yang positif. Kita meletakkan mereka di bawah kuarantin
dan kita mengambil persempelan klinikal daripada mereka, ya. Jadi kita masih lagi agresif mencari dan meletak mereka di bawah kuarantin, ya. Tetapi andai kata kalau jangkitan ini semakin berleluasa dan kita tak tahu puncanya daripada mana, ya. Setakat ini kita masih tahu punca lagi, ya. Jadi masih ada lagi peluang untuk berjaya lah dalam tempoh pemenangan akhir. Tapi andai kata dia dah berleluasa dan kita tak tahu punca, maka kita ada lagi satu langkah yang agak besar di bawah fasa mitigasi. Kita panggil fasa mitigasi. Okey, macam mana gambaran fasa mitigasi ini ialah maknanya dia dah berleluasa dan mungkin juga kapasiti kesihatan dan pihak hospital semakin terhad. Ya, mungkin semakin ramai pesakit yang sakit, terutamanya mereka yang berisiko tinggi, mungkin mengalami komplikasi yang teruk, perlu dimasukkan ke hospital, perlu juga mungkin dimasukkan ke unit rawatan rapi. Jadi mungkin pihak hospital juga sudah kurang kapasiti, ya, untuk menangani ramai yang pesakit. Kemudian mungkin kita akan masuk kepada fasa mitigasi. Apabila fasa mitigasi diaktifkan, kita akan mengurangkan tindakan-tindakan agresif pengesanan kes, ya, di kalangan yang disyaki, di kalangan kontak rapat di lapangan. Pada masa itu sumber-sumber kita akan tumpukan di hospital, ya, untuk merawat mereka terutamanya yang berisiko tinggi. Sebab kalau kita tengok Irfan, yang di luar negara berlaku kematian, ya, dan juga komplikasi yang teruk adalah mereka yang berisiko tinggi sebenarnya. Antaranya mereka yang lanjut usia, mereka yang ada penyakit kardiovaskular, ada kencing manis dan ada darah tinggi, ya. Jadi kita dah kenal sebenarnya siapa mereka yang berisiko tinggi yang boleh mengalami komplikasi yang teruk. Jadi saya cuba nak ada beberapa soalan lagi berkenaan dengan pembendungan akhir, tahap pembendungan akhir itu dan fasa mitigasi sebelum kita masuk pada fasa yang lebih ekstrim, lockdown. Sejauh mana lockdown itu akan dilaksanakan di Malaysia itu kita bergantung pada pernyataan Perdana Menteri pada malam ini. Tetapi sebelum itu saudara, kita berjeda seketika dan kembali selepas ini Darah Muda untuk terus membicarakan tentang apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah konflik dan krisis COVID-19 ini. Semuanya Darah Muda. Terima kasih setia bersama kami malam ini bicarakan tentang pandemik COVID-19, usah panik, dan setakat ini seperti mana dimaklumkan oleh Dr. Badrul pada kita, jangan panik walaupun angka itu meningkat, tetapi Kementerian Kesihatan berusaha sebaiknya untuk menangani pandemik ini dan kita masih akan terkawal dan kita berada di tahap yang sebut tadi doktor tadi ialah tahap pembendungan akhir. Dan betul doktor kalau saya katakan bahawa Kementerian Kesihatan boleh minta polis untuk tarik mereka-mereka yang ada kontak rapat atau person of interest datang ke pejabat daerah kesihatan untuk dapatkan saringan dan rawatan. Baik Irfan, sebenarnya selama ini memang kita mendapat bantuan yang baik daripada pihak Polis Diraja Malaysia, ya. Sebenarnya dalam akta kami, akta pencegahan dan kawalan penyakit-penyakit 1988, ya, memang pun ada disebut yang mana pihak kesihatan boleh meminta bantuan daripada pihak Polis Diraja Malaysia, ya. Dan dengan perkembangan yang terkini susulan daripada ijma' tabligh yang sama, ya, pihak polis telah pun menyatakan kesediaan mereka untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan arahan kuarantin dipatuhi. Ya. Kuarantin di rumah. Kuarantin di rumah di kalangan mereka yang hadir pada pimpinan tersebut, ya, dipatuhi untuk tempoh 14 hari, ya. Jadi kita sentiasa mendapat kerjasama yang baik daripada pihak Polis Diraja Jadi Malaysia. kita ni untuk kita cuba sebaiknya supaya penularan tidak lebih kritikal kan, mana kita harus kekal di pembendungan akhir sehinggalah COVID-19 ini selesai. Jangan masuk sampai peringkat mitigasi tu, tapi untuk melakukan perkara itu kita perlukan kerjasama yang sangat baik dengan masyarakat awam. Ya, betul Irfan. Kejayaan di dalam kita melaksanakan fasa akhir pembendungan dan andai kata juga kita masuk ke fasa mitigasi, sememangnya memerlukan kerjasama yang jitu daripada rakyat Malaysia, ya.
mereka perlu terus mengamalkan langkah-langkah melindung diri, ya, mencuci tangan dan sebagainya, dan juga turut melaporkan kepada pihak Kementerian Kesihatan, kepada pejabat-pejabat serta daerah, kalau mereka tahu ada sesiapa lagi yang merupakan kontak, ya, terdedah kepada kes-kes COVID-19. Soal pembersihan, sanitizing, hari ini kenyataan Menteri Agama ialah masjid dan surau perlu buat proses pembersihan dan sanitize. Mungkin doktor boleh nasihatkan macam mana sebenarnya cara nak sanitize tu? Dia buang kapet, beli kapet baru ke? Tidak. Mop sampai habis, mop sahaja ke? Atau kaedah-kaedah tertentu? Tidak perlu sampai sebegitu, Irfan. Sebab virus COVID-19 ni sebenarnya dia mudah mati di persekitaran. Ya, dia mudah mati di persekitaran, ya. Terutamanya kalau kata persekitaran pada permukaan yang kain ataupun baldu, ya, ataupun cushion ataupun baju. Sebab virus COVID-19 ni dia perlu berada dalam titisan pernafasan mereka yang dijangkiti apabila batuk atau bersin untuk dia viable ataupun hidup, ya. Viable kita kata, ya. Tapi kalau dia jatuh kepada permukaan yang seperti tadi tu, kain, kapet dan sebagainya, titisan pernafasan tu akan diserap. Jadi dia kering, ya. Jadi dia tak boleh hidup lama, ya. Apapun virus COVID-19 ni mudah dibunuh, ya. Walaupun tak ada hand sanitizer, ya, mudah dibunuh dengan air dan sabun, ya. Baik, kalau kata macam mana kaedah sanitasi yang agak sesuai, ya, boleh kita gunakan di premis-premis, ya, ialah termasuk masjid dan surau, ya. Sebenarnya memadai untuk kita lap, contohnya, ya, kita lap sama dengan air dan sabun. Tapi kalau kata mungkin dalam sukatan yang lebih sesuai, kita boleh menggunakan apa-apa juga jenama disinfektan, ya. Kita bancuhkan dengan air biasa, dengan air pipe, dalam kadar satu bancuhan disinfektan kepada 10 bancuhan air. Ya. Jadi itu akan memberi keberkatan yang agak sesuai lah untuk membunuh kuman-kuman ini, ya. Dan kaedahnya juga sebenarnya tak perlu sampai basuh sehingga basah, ya, rincun tak perlu. Sebab ada kan video di Wuhan tu kan sanitize-nya semua air seluruh bandar baru naik pada atas sampai ke bawah. Tak perlu tak perlu segitu sebab kita tahu COVID-19 ni dia bukan airborne, dia bukan bawaan udara, ya. Dia ialah titisan pernafasan, lebih pada mereka yang terdedah dalam jangkauan 1 meter ataupun 2 meter. Tapi yang lainnya tu ialah dia boleh jatuh ke permukaan. Jadi permukaan, terutamanya permukaan yang rata, yang daripada logam, itu mungkin dia agak lama sikit beberapa hari. Sebab tu kalau kita sentuh pula muka, dia boleh menjangkiti kita. Jadi permukaan yang sebegitu, lagilah kita perlu lebih kerap mengelap dan mencucinya. Tapi sama, mencuci pun walaupun pada kapet tak perlu sampai basah, ya. Jadi memadai sebenarnya kita lalukan sekali pun tak apa sebenarnya. Dan kalau untuk pengguna awam khususnya di Kuala Lumpur, mana boleh bawa tisu masing-masing sebelum duduk tu lap dulu, dah memadai untuk mengelakkan diri daripada mungkin jangkitan. Mungkin tempat duduk pun risikonya agak kurang, ya, sebab risikonya lebih kepada kita memegang dan kita tanpa sedari kita pegang muka kita. Dia boleh masuk ikut hidung, mulut dan juga mata. Jadi kalau tempat duduk pun rasanya pun kita mungkin tak, kita jangan pegang, ya. Tapi ni yang pemegang-pemegang ni, yang kita rajin besi pegang ni, ya. Tapi kita pun maklum, besi ni pun kalau mereka nak bersihkan, mereka mungkin ada jadual harian berapa kali, ada tempoh masa tertentu. Jadi yang lebih penting, lebih baik ialah individu sendiri yang sentiasa selalu cuci tangan, ya. Dan kalau ada hand sanitizer, gunakanlah hand sanitizer. Doktor sebut tadi tentang penularan tu dia merebak melalui titisan air. Adakah itu sebabnya bila kita batuk tu dia tutup dengan kain sudah memadai dan virus tak akan kekal di baju, betul, kan? Betul, Irfan. Irfan tunjukkan ini antara etika batuk, ya. Kalau kata kita tidak memakai topi muka, kita tak ada tisu ataupun sapu tangan, kita batuk di lengan, ya. Kenapa kita batuk di lengan? Satu, betul sebab kain ini menyebabkan virus ini tidak bertahan lama, ya. Yang kedua, berbanding kalau kita batuk di tangan, lepas tu tangan kita akan bersalam ataupun menyentuh orang lain, ya. Kita kalau lengan kita tak sentuh pada orang lain, ya. Jadi itu antara kaedahnya kenapa kita batuk di lengan.
Sebutan kain juga doktor, hari ini juga hangat dibincangkan di media sosial tentang topeng yang sewajar ni dipakai. Awal-awal dulu orang kata kena pakai surgical mask. Hari ini orang kata boleh pakai topeng apa pun asalkan jangan keluar titisan tu. Boleh doktor komen sikit tentang. Okey, yang pertamanya kaedah memakai topeng muka ni ialah terpakai kepada mereka yang bergejala. Ya, itu yang penting. Kalau mereka yang bergejala memakai topeng muka, maknanya dia dah melindungi orang lain daripada mendapat jangkitan daripada dia. Baik, topeng muka untuk orang awam, memang kita kata sebaiknya yang kita kata three-ply. Three-ply ni maknanya dia ada 3 lapisan. Ya. 3 lapisan sebenarnya ialah lapisan paling dalam dan lapisan paling luar. Dia kita kata water resistant. Ya. Jadi kalau kata seorang tu batuk ataupun bersin, jadi dia hanya dalam tu saja, dia tak terlepas keluar. Ya. Kalau topeng kain, dia masih membantu, Irfan. Kalau dia bergejala dan dia cuma ada topeng kain saja, sama juga dia masih membantu kebanyakan daripada titisan pernafasan dia ataupun kahak tidak terlepas keluar. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua ialah, saya dah sebutkan tadi, tangan kita ni sebenarnya yang menjangkitkan kuman tanpa kita sedari. Ya. Kita sendiri yang memegang mungkin permukaan yang tercemar, kita pegang muka kita tanpa kita sedari. Tapi kalau kita ada topeng muka, walaupun topeng muka kain yang biasa, jadi dia melindung diri kita daripada menyentuh tangan kepada muka kita, tangan yang kotor. Ya. Jadi dia masih lagi membantu sebenarnya, ya, mengelakkan ruang muka kita daripada tercemar daripada kuman. Sebut tangan doktor. Hand sanitizer. Sekarang ni macam-macam produk keluar hand sanitizer homemade, cara nak buat hand sanitizer di rumah. Ada karakteristik khusus untuk sanitizer? Dan adakah hand sanitizer itu salah satunya option yang ada untuk tidak berhadapan dengan COVID-19? Jenis hand sanitizer antara yang baik yang kita pun biasa gunakan di hospital, jenis yang mengandungi alkohol, 60% ataupun 70%, sebab memang dia akan terus membunuh kuman, virus dan bakteria secara serta-merta. Ya. Tapi tak semestinya menggunakan alkohol. Ya. Saya dah sebutkan tadi, sabun, air bersih dan sabun, juga dengan apa-apa juga disinfektan juga memadai untuk membunuh virus COVID-19 sebab dia mudah dibunuh di persekitaran. Yang pentingnya ialah semasa mencuci tangan tu dengan air bersih dan sabun, tak boleh cepat sangat. Perlu ambil masa supaya basuh tu agak sempurna. Ya. Begitu juga bila kita menggunakan hand sanitizer. Ya. So kena perlukan sedikit masa untuk kita membersihkan tangan. Ya. Bukan letak sekejap saja, tapi perlu gosok tapak tangan, ya, belakang tapak tangan. Nyanyi lagu Happy Birthday. Dalam sekurang-kurangnya 20 saat. 10 saat, ya. Untuk memastikan tangan kita sempurna bersih dan baru membunuh kuman yang ada di tangan. Doktor, saya ada 5 aktiviti yang selalu dilakukan oleh belia. Mungkin doktor boleh nasihatkan sama ada wajar untuk diteruskan ataupun dikurangkan ataupun ada syarat-syarat tertentu sebelum pergi buat aktiviti tersebut. Yang pertama doktor, main futsal tengah malam. Apa nasihat doktor? Okey, kalau kita mendengar saranan juga daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kita perlu kalau boleh menangguhkan perjumpaan ataupun perhimpunan yang ramai, ya. Kalau tempat futsal tu sendiri doktor, mana ada perlu tambahan, ada penjagaan tambahan ke? Tak ada kot. Okey, kita tetap menggalakkan riadah dan juga sukan, ya. Tapi perlu mengambil kira pelindungan diri tadi. Ya. Tak salah bersukan sebenarnya, ya. Asalkan kita tahu menjaga diri. Contohnya, mereka yang bergejala tidak boleh hadir bersama dalam permainan tersebut. Karaoke doktor? Sama, mereka yang bergejala tak boleh hadir kepada acara tersebut. Main bowling kena basuh bola tu sendiri. Kalau mereka yang bergejala mengelakkan diri daripada hadir, ya, itu dah menyelamatkan rakan-rakan yang lain. Jadi kalau mereka yang sihat, mereka ambil pencegahan yang biasa macam tadi, ya, cuci tangan kerap, ya, batuk, etika batuk. Jadi ini membantu sebenarnya untuk dalam menjalankan riadah yang begitu. Tetapi sama kita nasihatkan supaya bukan riadah yang ramai-ramai secara berkumpulan, sebab kita bimbanglah juga kalau berlaku penularan di kalangan mereka, ya. Jadi cuba kurangkan dari segi bilangan
pesertanya. Baik, terima kasih banyak Dr. Badrul Hisham Abdul Samad kerana bersama dengan kami Darah Muda bicarakan tentang COVID-19 dan malam ini jelas usah panik, boleh teruskan aktiviti harian tapi jaga kebersihan, basuh tangan, elakkan daripada titisan-titisan air yang menyebabkan penularan COVID-19. Jadi untuk malam ini, sekian daripada kami. Terima kasih Darah Muda dan mendoakan supaya semua keadaan selamat dan sihat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.